Bertemu kembali berentasan berita edisi 793 bersama saya Zawazi Yusof. Antara paparan utama. Jangan ditangisi susu yang tumpah. Wanita amanah cuma mahu 30%. Menanam padi hilang 3% hasil, mana pergi menteri? Sembelih kambing hitam tidak menjawab kes daging lembu haram. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata beliau terkilan apabila ahli dan penyokong parti-parti komponen Pakatan Harapan saling menyerang satu sama lain sehingga memburukkan imej Tun M dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, sepatutnya serangan disasarkan kepada musuh politik yang mengkhianati dan merampas kuasa persekutuan dari Pakatan Harapan, bukannya terhadap kedua-dua tokoh berkenaan. Saya terkilan apabila serangan dihalakan kepada Anwar. Selepas itu berlari serang Mahathir pula. Media pun tidak tumpu serangan terhadap kerajaan yang merampas kuasa Pakatan Harapan. Katanya ketika menggolong Konvensyen Amanah Nasional yang bermula pada 25 Disember lalu dan dihadiri hampir 400 orang perwakilan. Beliau tidak puas hati melihat imej Mahathir dan Anwar yang buruk akibat serangan itu. Pepatah Arab menyebut jangan ditangisi susu yang telah tumpah. Maksudnya jangan terkilan dengan perkara yang sudah berlaku. Bermuhasabahlah untuk mengelakkannya daripada berlaku dan berulang. Jangan fikir orang lain harus berubah sedangkan diri sendiri langsung tidak mahu berganjak. Sebelum Kerajaan Pakatan Harapan tumbang, sebuah NGO pro Pakatan Harapan, Majlis Gabungan Media Digital Malaysia atau MEMO telah dapat melihat gerakan yang menjurus ke arah itu. MEMO telah berusaha menemui wakil rakyat dan ahli parlimen untuk mencari solusi agar segala fitnah dan tomahan yang dilemparkan terhadap Pakatan Harapan ketika itu dapat ditangani dengan lebih baik. Namun segala usaha MEMO itu sia-sia belaka. Seolah-olah pihak yang selama ini berusaha keras menaikkan pemimpin masing-masing sehingga berjaya mendapat jawatan di peringkat tertinggi kerajaan dilupakan. Akhirnya apa yang ditakuti akan berlaku telah pun berlaku. Gerombolan kleptokrat kembali berkuasa dengan dukungan pengkhianat dari Bersatu dan Keadilan. Kebetulan pengerusi Bersatu ialah Tun Dr. Mahathir dan Keadilan pula Anwar Ibrahim. Inilah kedua pemimpin yang kini menjadi mangsa kemarahan beberapa penyokong tegar masing-masing. Bekas Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Mukhlis Mahathir berkata partinya akan menentang Perdana Menteri yang disokong pemimpin yang korup. Mukhlis dilihat sebagai menyerang Anwar yang dikatakan cuba mendapatkan sokongan ahli Parlimen UMNO untuk menumbangkan kerajaan tebuk atap Perikatan Nasional. Beliau juga dilaporkan mengkritik DAP kerana membantu UMNO menumbangkan Menteri Besar Perak dari Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang disokong katak-katak politik. Kelakar sungguh kenyataan Mukhlis ini. Kelakar kerana ketika Tun Dr. Mahathir masih menjadi pengerusi Bersatu, parti itu begitu aktif membawa masuk gerombolan kleptokrat yang kemudiannya menjadi pengkhianat. Pemimpin seperti Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang didakwa sebagai dalang cubaan rampasan kuasa kerajaan warisan pimpinan Datuk Syafiee Abdal di Sabah pernah diraikan oleh Bersatu. Untuk rekod, Parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang masih belum disahkan pendaftarannya oleh pejabat pendaftar ROS. Kini Menteri Dalam Negeri yang menguasai ROS ironisnya ialah Hamzah Zainuddin. Rakyat telah berusaha dengan peluh dan air mata. Ada yang dipukul, ditangkap dan dipenjarakan demi memenangkan mereka pada pilihan raya umum ke-14 lalu untuk menghapuskan rasuah dan kleptokrasi. Rakyat kini amat kecewa kerana wakil rakyat mencari katak politik dan secara tidak bertanggungjawab membelakangkan mandat yang telah diberikan mereka. Wakil rakyat sama ada penyokong Tun Dr. Mahathir atau Anwar Ibrahim harus memahami bahawa mereka bertanggungjawab terhadap rakyat. Kembalilah kepada titik perjuangan asal iaitu islah yang dimurnikan bersama rahmatan lil alamin.
Wanita amanah atau awan bukan mahu 50% seiring dengan bilangan pengundi wanita di seluruh negara. Wanita amanah bukan golongan yang tamak kuasa, tetapi hanya mahu menyumbang untuk negara menerusi perkongsian kuasa. Tuntutan mereka juga tidak seiring dengan bilangan wanita yang kini berada di institusi pengajian tinggi dalam negara. Menurut laporan Kementerian Pengajian Tinggi menerima 58,668 permohonan selepas CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan setaraf melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda bagi sesi akademik 2020-2021 di 20 universiti awam. Daripada jumlah itu, seramai 40,559 perempuan iaitu 69% dan 18,109 lelaki 31% ditawarkan tempat. Pakar Psikologi Kaunseling Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din berkata, kematangan pelajar perempuan boleh dilihat seawal usia 15 tahun ketika di tingkatan 3, manakala pelajar lelaki selepas tingkatan 5 iaitu 18 tahun. Disebabkan itu juga mereka lebih cepat menguasai dan mampu membuat pecutan dalam proses pembelajaran. Ini fitrah yang perlu diakui semua, katanya seperti dipetik Berita Harian 18 Ogos 2020. Menurut laporan daripada aspek psikologi, Muhammad Fazil menjelaskan pencapaian pelajar perempuan memang melebihi lelaki. Mereka juga mempunyai kebolehan mencanai dan menggunakan otak melalui dua hala, otak kiri dan kanan, yang membolehkan mereka memproses maklumat lebih banyak selain lebih baik dalam membuat pertimbangan. Pelajar perempuan lebih fokus kerana otak dapat menguasai berikutan ada kematangan, kata Muhammad Fazil. Nah, siapa kata perempuan ada 9 nafsu dan 1 akal? Dalam Irsyad Al-Fatwa siri ke-293, benarkah wanita mempunyai 9 nafsu dan 1 akal? 29 Februari 2019, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan membuat kesimpulan. Secara tuntasnya kami berpandangan bahawa pernyataan wanita mempunyai hanya 1 akal dan 9 nafsu adalah kata-kata yang tidak ada sumbernya dalam agama ini dan tidak wajar sama sekali disebarkan. Pejabat Mufti juga berkata dalam konteks zaman sekarang, peningkatan penglibatan wanita dalam pelbagai bidang dan peluang pendidikan yang sama rata telah meningkatkan keupayaan dan kebolehan wanita. Banyak jawatan penting disandang oleh wanita dan mereka membuktikan kemampuan bersaing secara kompetitif dengan lelaki meskipun terpaksa berhadapan dengan banyak cabaran dan kekangan, bahkan melebihi kaum lelaki dalam banyak keadaan. Menurut kenyataan itu, Naib Presiden Amanah Nasional Dr. Siti Mariam Mahmud menegaskan agar parti itu menetapkan peruntukan 30% kerusi kepada sayap wanita. Ahli Dewan Undangan Negeri Seri Serdang itu mahu kepimpinan parti perlu lebih adil dan perkara tersebut tidak boleh ditangguhkan lagi. Peruntukan kerusi sebanyak 30% untuk wanita mesti ditetapkan. Mesti kena siapkan dulu. Apa berlaku kalau tak tetapkan perkara ini, maka ini tidak adil. Kita hanya minta 30%. Jangan ada lagi alasan. Kepada calon wanita, jangan harap kita nak tanding tempat kita. Sekarang, jangan sebut lagi calon tempatan. Anda perlu bersedia untuk bergerak, tegasnya. Jom China menyokong penuh tuntutan Dr. Siti Mariam itu. Pada masa yang sama, jangan ada pemimpin yang takut kalah lalu mengambil tempat yang pasti menang kerana penyandangnya seorang wanita. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala membenci kepada pihak yang merebut hak orang lain, termasuk wanita. Ahli Parlimen Parit Buntar Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof meminta Kementerian Pertanian dan Industri Makanan mengkaji semula kadar potongan bagi pemutuan padi yang tinggi. Ramai pesawah khususnya di Parit Buntar terbeban akibat pemotongan yang tinggi tersebut ditambah lagi dengan kos sara hidup yang kian meningkat. Pesawah di sini juga mengalami kerugian akibat serangan padi bom atau bena perang yang memusnahkan padi dalam tempoh yang singkat. Ditambah pula dengan kadar potongan jualan padi yang tinggi. Katanya ketika bertemu dengan pesawah padi di Parit Mat Ali, Kuala Kurau baru-baru ini. Mujahid berkata pihak kementerian perlu menyelesaikan masalah petani berkenaan. Pesawah tidak ada banyak pilihan melainkan mengusahakan padi di tanah tersebut demi menjamin jaminan bekalan makanan kita. Maka selayaknya masalah mereka diselesaikan segera, ujarnya. Wakil Petani Muhammad Rizal Arifin berkata kadar potongan sehingga 30% bagi setiap 100 kg padi amat merugikan petani. Walaupun harga padi naik tetapi tidak menyelesaikan masalah kerana pemotongan grade padi yang tinggi. Kalau potongan grade terlalu tinggi, berapa yang kami dapat setelah menolak kos benih, baja, membajak, racun, sewa dan sebagainya? Soalnya, untuk rekod Menteri Pertanian dan Industri Makanan kini ialah Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Beliau dibantu oleh 2 timbalan menteri iaitu Datuk Seri Ahmad Hamzah dan Datuk Cik Abdullah Cik Nawi.
Sebelum ini, kementerian ini dinamakan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang diterajui oleh menteri dan seorang timbalan menteri. Namun, demi merealisasikan the scheme of things, kerajaan XXXL Tebuk Atap menambah bilangan kementerian dan timbalan menteri. Kita sangka bila bertambah bilangan yang berada di atas, kerja semakin menjadi efisien dan hasil akan bertambah. Namun apa yang berlaku sebaliknya? Petani terus dijerut dengan kesempitan hidup bukan oleh orang tengah tetapi oleh dasar kerajaan. Kerajaan yang majoritinya dipegang oleh orang Melayu beragama Islam. Inilah namanya kerajaan kakistokrasi. Kerajaan yang dikuasai oleh golongan Ruwaibidah yang tidak tahu membuat kerja. Inilah yang rakyat nampak. Sejak kerajaan Tebuk Atap bertapak, bilangan menteri ditambah. Tetapi rakyat semakin susah. Itu pun masih ada pemimpin yang tidak sedar diri. Begitu teruja dengan geseran batu api. Ingatlah, pemimpin baik berhemah menyusun kata-kata. Sedia tamatkan semua sengketa. Jangan sampai hati rakyat semakin terbakar jika tidak mahu jalan ke Putrajaya semakin sukar. Menurut Standard Operation Procedure atau SOP, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAKIS), import daging sejuk beku memerlukan produk direkodkan dalam borang pengakuan barang-barang diimport. Permit diimport, sijil kesihatan, sijil halal, sijil negara asal, invoice, bill of landing, senarai pembukusan. Di samping itu, semakan rapi semua dokumen import dan pemeriksaan konsignen secara fizikal termasuk maklumat komoditi, suhu, rumah sembelihan, tarikh luput dan keadaan fizikal barangan. Jika didapati mana-mana bahagian dalam prosedur tersebut tidak dipatuhi, produk tersebut dilarang dibawa masuk ke negara ini, apatah lagi untuk dipasarkan. Tetapi mengapa tiba-tiba meletup isu daging yang tidak sah taraf kehalalannya didakwa telah membarah di negara ini selama 40 tahun. Menurut gambar rajah yang didedahkan oleh New Straits Times NST, kemasukan daging tersebut adalah satu pergerakan yang tersusun dan mempunyai rangkaian yang digelar sebagai kartel. Laporan akhbar yang bertajuk Cartel Crackdown mendedahkan aktiviti mengimport daging tidak halal yang kemudiannya dijual sebagai daging halal didakwa melibatkan 4 agensi kerajaan. Pegawai-pegawai kerajaan diberitakan sebagai telah menerima suapan dalam bentuk wang dan juga wanita iaitu seks demi menutup mata dan mulut yang kemudiannya membolehkan kartel ini bergerak. Perjalanannya bermula di negara ini dari pelabuhan sehingga tiba di pasar-pasar tempatan. Kini berteriaklah kementerian dan agensi yang didakwa terbabit menafikannya bahawa ia telah berlaku selama 40 tahun. Sementara itu, ahli politik menuding jari kepada satu sama lain. Tiba-tiba jari itu dihalakan ke arah Kerajaan Pakatan Harapan atau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang ketika itu di bawah kawalan Menteri Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri. Kebetulan pula menterinya merupakan seorang yang paling dibenci oleh UMNO dan PAS kerana membongkar isu penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa di Lembaga Tabung Haji. Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dalam kenyataannya berkata, beliau telah mengambil 3 tindakan di JAKIM iaitu mengadakan audit dalaman, menukar ketua pengarah halal JAKIM dan membuat laporan kepada Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia dan menjemput agensi itu datang ke JAKIM. Namun, belum sempat SPRM tiba di JAKIM, kerajaan yang sah ini ditumbangkan menerusi langkah syaratan yang diketuai Perdana Menteri sekarang, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali yang kini memegang jawatan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Lalu bersorak gembira segala perasuah dan ketokrat kerana semua urusan telah kembali seperti zaman UMNO Barisan Nasional berkuasa. Jutaan tahniah kepada NST kerana berani membuat pendedahan ini. Pemimpin ke sana kemari bercakap tentang integriti dan tak berurus baik, tetapi keterisan berlaku di depan mata. Sekolah tahfiz dan agama berkembang umpama cendawan yang tumbuh selepas hujan, tetapi sistem nilai dalam kalangan warga agensi yang diamanahkan menjadi pelindung kepada kemurnian institusi halal negara terus tercemar. Jika benar ia berlaku selama 40 tahun, maknanya masalah ini sudah menjadi barah yang berada di tahap terminal. Generasi baharu yang akan mengambil alih penguatkuasaan di dalam agensi-agensi yang terbabit akan menjadi pewaris barah ini. Justru semua pihak yang terlibat harus berani tampil ke hadapan untuk menggalas tanggungjawab untuk diadili dalam isu ini. Rangkaian kata ini jika benar ia harus dibanteras di peringkat tertinggi WAIMA orang kenamaan sekalipun. Bukan hanya dengan menyembelih 2-3 ekor kambing hitam. Ingat, rakyat memerhati.
Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.